Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar warga Kasa yang saya kasih sekalian? Semoga hari ini menjadi hari yang baik bagi kita dalam melaksanakan tanggungjawab dan tugas kita seharian. Menyedari hakikat bahawa hidup kita berdepan dengan pelbagai cabaran, ujian dan sebagainya. Maka di waktu mana kita diterima ujian, sama ada kesenangan atau kesakitan, penderitaan, maka kita sentiasa ingat bahawa kita ada Allah Subhanahu Wa Taala hidup, ada kawan-kawan kita yang kita boleh minta tolong, ada rakan-rakan kita yang kita boleh minta bantuan, dan tentunya dalam situasi begini kita sentiasa merapatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkongsian saya pagi-pagi ini agak menarik berhubung dengan bagaimana hubungan manusia dengan binatang, hubungan manusia dengan alam sekitar dan sebagainya. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan dalam sepotong hadis baginda sallallahu bersabda, uzibatim ra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalatin nar fiha la hiya at'amatha wa saqatha wala habasatha wala hiya tarakatha ta'kul min khashashil ard, muttafiqun alaih. Maksudnya ialah seorang wanita, kata Nabi SAW, menyeksa seekor kucing dengan mengurung kucing tersebut, dan wanita disebut oleh Nabi SAW bahawa wanita ini akan dihumban ke neraka oleh Allah. Kenapa? Kerana kata Nabi, dia mengurung seekor kucing dan tidak diberi makan kucing tersebut, dan tidak dilepaskan kucing itu untuk makan sendiri hingga kucing tadi mati dalam kelaparan. Wanita ni akan dihumban ke neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, soal hobi kita ni, kadang-kadang ada orang ada hobi bela burung, bela kucing, arnab, yang akhir-akhir ni bela tikus, dinosaur kalau ada lah. Macam-macam hobi yang ada ni, tak apalah hobi tu. Tetapi kita kena ingat, kita ni ada tanggungjawab. Ada tanggungjawab dengan yang kita ternak, yang kita jaga, yang kita pelihara. Islam ni bukan hubungan kita dengan Tuhan saja, termasuk hubungan kita dengan pokok. Nabi larang jangan tebang pokok yang tak perlu, jangan patahkan ranting-ranting kayu bila tak perlu. Yang perlu tak apa, tapi kalau tak perlu, saja-saja suka ambil pisau, saja-saja suka takik batang pokok tu, pokok ni pun dia menderita, dia sakit, cuma dia tak boleh melawan je. Kalau pokok pisang melawan, lama dah kita mati ni. Jadi pokok ni tak boleh melawan. Jadi oleh kerana itu, apa yang penting pada kita ialah semua makhluk-makhluk ini dia ada kehidupan dia sendiri. Kucing ini binatang yang jinak, berkeliaran keliling kita. Jadi kalau sekiranya berlaku satu benda, Nabi SAW cerita kisah ini, kalau wanita tu, kadang kita nak marah pada kucing ni, memang ada kucing setengah tu dia berak merata-rata, dia kencing merata-rata, menyebabkan ada tuan dia nak marah pada dia. Tak apa, tetapi yang pentingnya jangan kurung dia hingga binatang tu mati kelaparan. Jadi kita tak boleh bertindak demikian. Nabi kata walaupun wanita ni mungkin dia baik, semayang tak tinggal, hubungan baik, bagus, tapi dia menyeksa seekor kucing sampai kucing tu mati, maka wanita ni akan dihumban ke neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan kita dapat tunaikan hak dia. Dalam hadis lain Nabi SAW sebut tentang hak ni, tentang tanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kata Nabi, setiap kita ni pemimpin, dan Allah akan tanya kita terhadap orang yang di bawah kepimpinan kita. Demikian juga hak diri. Kita ada hak dengan Allah Ta'ala, ada hak dengan jiran tetangga, ada hak isteri, ada hak anak-anak, ada hak atas tubuh kita. Kalau kita ternak binatang, kita ada hak pada binatang yang kita ternak. Dan oleh kerana itu, kalau kita tengok bagaimana Nabi SAW berjumpa satu hari dengan seorang sahabat, dia berjalan sambil dia pegang lengan baju dia. Sampai dekat tu Nabi tanya, apa dalam lengan baju kamu? Kau buat apa dia? Dia buat keluar anak kucing. Dia kata, anak kucing Rasulullah. Bermula pada hari itu Nabi panggil dia Abu Hurairah. Abu Hurairah bapa kucing. Sebagai tanda hormatnya dia, sayangnya pada kucing. Nabi beri gelaran terkenal, Abu Hurairah, nama Abdul Rahman. Tapi lakab dia, gelaran dia ialah Abu Hurairah. Bapa kucing. Tapi kalau Melayu jangan panggil bapa kucing. Yang Melayu dia lain maknanya. Tapi saya sebut bagaimana penghormatan tu, dan dia rasa ini satu kebanggaan dia.
kebanggaan dia. Jadi oleh kerana itu, dalam hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan manusia dan sebagainya, maka kita bukan hanya baik. Terkadang ada orang yang dia dengan hubungan dengan Tuhan dia bagus, semayangnya bagus, semayang sunat rajin, lepas asar sampai sunat lagi lah. Semayang contoh. Tapi hubungan dengan isteri dia, hubungan dengan anak-anak dia, kasar, tak hormat dan sebagainya. Jadi kita, ada orang kadang-kadang dengan kawan-kawan keluarga naik cemburu. Isteri dia, anak dia cemburu. Tengok pasal apa baiknya dia dengan kawan-kawan. Lemah lembut cakap, tutur katanya baik, akhlaknya baik dan sebagainya. Tapi bila dia pulang ke rumah dia, atau bersama dengan keluarganya, atau bersama dengan jiran tetangga dia, atau bersama dengan orang-orang yang rapat dengan dia, sikapnya tu berubah. Sebagai contoh yang kadang-kadang kita dapat tengok, kita tengah duk balah, katalah tengah-tengah masa muka atau berkelahi dengan isteri, ataupun tengah bertengkar dengan isteri, tiba dapat panggilan telefon. Elok je cakap, lembut je cakap dengan dalam telefon dengan orang lain. Tapi dengan anak, terkadang kita, ada orang yang kadang-kadang dengan anak isteri bagus, dengan kawan-kawan pula tak bagus. Jadi oleh kerana itu, kita, apa sebenarnya yang pengaruhi sikap kita di luar, sebenarnya dipengaruhi oleh faktor dalaman. Faktor dalaman kita, ketenangan jiwa. Sebab itu dipanggil akhlak. Bukan moral. Akhlak ialah suatu benda yang sebati dengan diri dia. Itu dah akhlak dia. Bila dah jadi akhlak dia, contohnya dia peramah, tu akhlak dia. Dia dermawan, itu akhlak dia. Tapi kalau orang buat-buat derma, nak tunjuk-tunjuk, tu lain. Dia akhlak ni benda yang dah sebati dengan tubuh dia. Dan dilahir daripada jiwa dia, diri dia. Sebab tu kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudrah, iza salahat, salahal jasadu kullu. Wa iza fasadat, fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Kata Nabi SAW, ingatlah dalam tubuh kamu ada seketul daging, kalau baik dia, baik seluruhnya. Rosak dia, rosak seluruhnya. Seketul daging itulah hati. Maksudnya, bila hati itu tenang, jiwa kita tenang, maka kita akan jadi baik dengan jiran tetangga, dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tapi kalau jiwa kita, hati kita rosak, dia mata kita ikut arahan hati. Dalam satu tulisan Imam Ghazali sebut hati umpama raja. Maka manakala anggota-anggota kaki tangan ni ialah petugas-petugas. Bila hati nak satu benda, dia arahkan mata, tengok. Dia arahkan tangan, pegang. Dia arahkan kaki berjalan. Maka semua tu dia mengikut arahan. Maka oleh kerana itu, jiwa kita ni sangat penting. Jiwa, hati kita sangat penting. Maka kan itu, sebagaimana jasad kita perlukan makan minum, bila dahaga kena minum air, bila lapar kena makan, bila panas kita kena selimutkan dia, itu jasad. Dan orang akan ada ribuan doktor, jutaan doktor dunia untuk merawat jasad manusia. Sakit mata ada doktor matanya, sakit telinga doktor pakar telinganya. Demikian juga anggota-anggota lain. Tetapi kita perlu juga doktor yang merawat jiwa kita. Sombong, ni penyakit sombong, penyakit iri hati, penyakit dengki, penyakit tak pernah syukur, penyakit rasa dia saja lebih, orang lain kurang, penyakit rasakan pendapat dia mesti diterima, orang tak boleh tolak pendapat dia, merasakan bahawa pendapat orang lain remeh-temeh. Ini penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit dalam hati kita yang terpancar pada tindakan kita seharian. Sebab itu dalam Quran Allah sebut, wala tamshi fil ardi marha, jangan kamu jalan dalam keadaan sombong. Berjalan sombong tu sebenarnya daripada ego hati. Jadi oleh kerana itu kita, apa yang nak buat? Dia katakan kita kena bersahabatlah kamu, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, bersahabatlah kamu dengan penjual minyak atar, minyak wangi. Kalaupun kamu tak membelinya, tapi wanginya akan terkena pada kamu. Jangan kamu bersahabat dengan tukang besi. Walaupun kamu tak kena percikan apinya, tapi bahan panasnya akan kena pada kamu. Ini kiasan. Maksudnya kalau kita tak kuat, tak baik, kita berkawan dengan orang baik, maka kita dipengaruhi kebaikan sahabat kita pada kita. Tapi kalau kita berkawan dengan orang tak semayang, dahlah kita malas semayang, kita berkawan dengan kaki tak semayang, pakai tak semayang terus. Kita berkawan dengan kaki minta maaf, kaki minum. Walaupun kita kali pertama tak minum, tapi kita berkawan dengan kawan-kawan yang demikian, yang rosak akhlak, maka kita dipengaruhi. Maka oleh kerana itu kita kena jadi elemen yang kuat. Kita menarik kepada kebaikan. Menarik kepada kebaikan. Jadi oleh kerana itu kita perlu ada kekuatan. Mungkin kekuatan kita tak cukup. Kita perlu kekuatan sahabat kita. Sebab itu dia kata, keberkatan datang secara kolektif.
yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah bersama dengan kolektif, bersama jamaah. Maka jamaah itu di pejabat kita ada rakan-rakan jemaah kita, ada kawan sekerja kita, di masjid ada rakan kita, kawan-kawan satu jemaah dengan kita. Demikian juga tempat balik. Maka kawan-kawan itu mempengaruhi. Jadi oleh kerana itu bila berdepan dengan seperti ini, apa pun kita dengan makhluk, binatang ke, dengan pokok, dengan tumbuhan, apatah lagi dengan benda-benda yang besar, bila kita buat kebaikan, kita akan dapat balasan kebaikan. Bila kita buat kesilapan, keburukan, maka kita akan dapat impak, kesan pada keburukan tersebut. Mudah-mudahan hadis ini menjadi pengajaran kepada kita, walaupun Nabi sebut pada wanita yang mengurung kucing, dah tak beri makan kucing kerana marah sangat, mungkin sampai kucing tu mati kelaparan, maka ini merupakan perkara yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikan kita bersama. Panjang umur kita jumpa semula pada masa-masa akan datang insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.